saya ucapkan kepada para peserta iaitu adik-adik dari SFK Bukit Sarjana Port Dickson, para guru, para pensyarah dan rakan-rakan seperjuangan saya. Sebentar tadi telah dipertontonkan montaj mengenai aktiviti yang akan disampaikan kepada anda semua serta barisan ahli kumpulan yang mengendalikan aktiviti pada slot ini. Baiklah, sebelum kita pergi lagi jauh, izinkan saya membuat sedikit pengenalan kepada anda semua agar tidak terkejut. Apa ni? Tak ada angin, tak ada ribut, tiba-tiba terus masuk ciri-ciri berkesan. Untuk siapa, kenapa kena ada, pelbagai pertanyaan akan muncul. Jadi, untuk permulaan, saya ingin bertanya satu soalan. Mengapa seorang wartawan perlu ada ciri-ciri komunikasi berkesan dalam diri mereka? Jawapannya, komunikasi boleh ditakrifkan sebagai satu proses pemindahan maklumat, perasaan, idea dan fikiran seseorang individu kepada individu atau sekumpulan individu yang lain. Ia merupakan proses interaksi yang bererti antara hidupan dan merangkumi kedua-dua perbuatan menghantar maklumat dan proses bertukar-tukar maksud supaya dapat menghasilkan pemahaman. Komunikasi boleh mengambil bentuk baik secara lisan maupun tidak. Misalnya bahasa gerak-geri, bahasa isyarat, sentuhan, hubungan mata dan penulisan. Itu baru definisi komunikasi. Kita masih belum masuk lagi ciri-ciri. Wah, macam pantun. Ciri-ciri komunikasi berkesan terbahagi kepada dua, iaitu dalam pertuturan dan dalam penulisan. Okeylah, pasti anda semua tak mahu dengan saya seorang sahaja bercakap kan? Saya serahkan pembentangan seterusnya kepada ahli kumpulan saya. Selamat menyebut ilmu. Assalamualaikum. Saya Idham dari Kelab Asas Kewartawanan ingin menceritakan serba sedikit berkaitan ciri-ciri kesefahaman dalam pertuturan kewartawanan. Ciri-ciri seseorang berkomunikasi dengan berkesan iaitu apabila mesej yang disampaikan oleh wartawan mudah difahami oleh penonton atau pendengar. Jika penonton atau pendengar memahami apa yang dimaksudkan oleh wartawan, maka boleh disimpulkan bahawa komunikasi itu berkesan kerana maklumat yang ingin disampaikan itu mendapat reaksi yang positif oleh penonton. Contohnya, apabila seseorang wartawan memberi hujahan mengenai kebaikan penerimaan suntikan vaksin pada masa kini, lantas itu selepas penonton mendengar hujahan tersebut, ramai rakyat Malaysia yang mahu mendaftar untuk menerima suntikan vaksin. Hal ini menunjukkan penonton atau pendengar terus membuat dan memberi rangsangan yang sangat positif. Pada waktu yang sama, memahami diri orang lain sebelum orang lain memahami diri kita. Hal ini perlu diberi penekanan semasa berkomunikasi. Sebagai seorang wartawan, kita perlu memahami diri orang lain sebelum orang lain memahami diri kita. Ini ada dinyatakan dalam buku The 7 Habits of Highly Effective People yang ditulis oleh Stephen Covey pada tahun 1990. Seek first to understand, then to be understood. Yang bermaksud, cuba memahami dahulu, kemudian cuba untuk difahami. Oleh itu, kita perlulah terlebih dahulu memahami situasi, keadaan dan jiwa pendengar sebelum pendengar memahami, serta kita perlu bersiap siaga dengan segala kemungkinan persoalan dan jawapan yang dijangka apabila mendengar sesuatu hujahan. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Selain daripada kesefahaman, seorang wartawan mestilah bersifat terbuka dalam berkomunikasi.
Dia wajib menerima pendapat dan luahan daripada masyarakat tanpa berasa berat sebelah. Hal ini demikian kerana wartawan tersebut perlu mewujudkan suatu situasi di mana adanya kerjasama antara semua pihak. Di samping mengamalkan fikiran yang terbuka, wartawan tersebut mestilah juga fleksibel dalam menetapkan perbualan yang neutral supaya tidak menyebabkan mana-mana pihak berasa marah atau tersinggung. Jadi, seorang wartawan mestilah mempunyai daya fokus yang tinggi terutamanya ketika menjalankan tugas. Kerana kesilapan yang kecil boleh membawa kepada pertelingkahan yang besar. Dipendekkan kata, seorang wartawan tidak boleh berpihak dengan mana-mana masyarakat termasuklah pihak kerajaan demi menyampaikan maklumat yang tepat dan adil. Serta dia perlu bersifat terbuka dan menerima segala cadangan dan saranan yang diajukan oleh orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aida binti Jamaldin akan menerangkan isi seterusnya, iaitu dalam penulisan, kita perlulah mengamalkan prinsip penulisan sebagai seorang Muslim sekiranya anda adalah Muslim. Wartawan Muslim hendaklah menyedari tanggungjawab penulisan dan amanah ilmiah yang dituntut oleh Islam. Contohnya, sebagai seorang wartawan Muslim, dengan menulis fakta, andaian, berita dan sebagainya, penulis hendaklah sedar terhadap tanggungjawab pengawasan Allah SWT yang sentiasa berterusan. Penulis juga mesti menghormati hak orang ramai untuk mendapatkan maklumat yang benar dan sahih dan tidak menyebarkan maklumat yang tidak sahih dan juga ditokok tambah. Seterusnya, kewartawanan dalam Islam bukan sahaja bersikap sekadar memiliki akhlak kerohanian seperti ikhlas, amanah, benar, adil dan sebagainya, namun hendaklah merangkumi lebih daripada itu. Di samping itu, seorang wartawan Muslim juga hendaklah mempunyai ilmu yang mencukupi agar mereka tidak membuat penilaian yang terburu-buru dan menjadikan sesuatu maklumat menjadi tidak sah. Selain itu, seorang wartawan Muslim juga haruslah bersikap sabar dan jujur dalam melaksanakan tanggungjawab dan juga hendaklah bertanggungjawab ke atas apa yang ditulisnya. Setiap fakta yang dikemukakan hendaklah berdasarkan kebenaran. Di samping itu, sebagai seorang wartawan Muslim, hendaklah mempunyai sifat sabar dalam menghadapi sebarang permasalahan, mengkaji, menganalisis dan menyelidik terlebih dahulu sebelum membuat sesuatu rumusan dan hukuman ke atas sesuatu perkara semasa menghasilkan tugasannya agar tidak membawa kepada negatif atau mengaibkan seseorang. Seterusnya, wartawan Islam perlu memiliki jiwa pendakwah yang akan mendorong dirinya untuk menghasilkan penulisan yang baik dan memberi kesan yang positif kepada pembacanya. Seterusnya, dalam penulisan ialah wartawan yang meminjam teknik penulisan sastra. Ini adalah satu gaya kewartawanan baru yang memberi perhatian lebih terhadap fakta, iaitu sesuatu yang benar-benar berlaku. Yang kedua, realiti yang konkret, iaitu penulisan yang disertakan sekali dengan bukti. Yang ketiga, dokumentasi lengkap, iaitu penulisan daripada pengumpulan, penyusunan dan rakaman yang dapat digunakan sebagai asas bagi sesuatu terbitan. Yang keempat, dinamik masyarakat, iaitu maklumat daripada kata-kata orang ramai ataupun daripada pengalaman sendiri, dan juga penulisan yang berpelbagai gaya. Kewartawanan sastra adalah bentuk bukan fiksyen yang menggabungkan pelaporan fakta dengan teknik naratif dan strategi gaya yang secara tradisional dikaitkan dengan fiksyen.
Bentuk tulisan ini juga boleh disebutkan sebagai kewartawanan naratif atau kewartawanan baru. Istilah kewartawanan sastra kadang-kadang digunakan secara bergantian dengan bukan fiksyen kreatif. Bagaimanapun, ia dianggap sebagai satu menaik bukan fiksyen kreatif. Contoh tulisan para wartawan kewartawanan baru ini dalam penulisan novel yang dianggap bukan fiksyen adalah berdasarkan perkara yang mereka tanggap dengan panca indera, iaitu pengalaman yang merujuk kepada apa yang dilihat, didengar, dirasa dan disaksikan sendiri atau mengalaminya secara peribadi sesuatu peristiwa itu. Dalam antologi Pemecah Tanahnya Wartawan Sastra, Norman Sims memerhatikan bahawa kewartawanan sastra menuntut perendaman dalam subjek yang rumit dan sukar. Suara penulis muncul untuk menunjukkan bahawa seorang pengarang sedang bekerja. Tidak ada formula konkret yang penulis gunakan untuk membuat kewartawanan sastra, seperti yang ada untuk genre lain. Tetapi menurut Sims, beberapa peraturan dan ciri umum yang agak fleksibel menentukan kewartawanan sastra. Antara ciri kewartawanan sastra yang dikongsi adalah pelaporan perendaman, struktur rumit, pengembangan watak, simbolisme, suara, fokus pada orang biasa dan ketepatan. Wartawan sastra menyedari perlunya kesedaran di halaman di mana objek yang dilihat disaring. Senarai ciri boleh menjadi cara yang mudah untuk menentukan kewartawanan sastra daripada definisi formal atau sekumpulan peraturan. Yang pertama, wartawan sastra melibatkan diri dalam dunia mata pelajaran. Yang kedua, wartawan sastra membuat perjanjian tersirat mengenai ketepatan dan ketulusan. Yang ketiga, wartawan sastra banyak menulis mengenai peristiwa rutin. Akhir sekali, wartawan sastra mengembangkan makna dengan membina reaksi berurutan pembaca. Kewartawanan mengikat dirinya dengan yang sebenarnya, yang disahkan, yang tidak hanya dibayangkan. Wartawan sastra telah mematuhi peraturan ketepatan atau kebanyakannya begitu tepat kerana karya mereka tidak dapat dilabelkan sebagai kewartawanan jika perincian dan watak-watak itu khayalan. Istilah kewartawanan sastra menunjukkan hubungan dengan fiksyen dan kewartawanan, tetapi menurut Janwitz, kewartawanan sastra tidak sesuai dengan kategori penulisan lain. Kewartawanan sastra bukan fiksyen orang-orang itu nyata. Dan peristiwa-peristiwa itu berlaku juga kewartawanan dalam pengertian tradisional. Kita telah pun sampai ke penghujungnya. Kesemua pembentangan tadi padat dengan isi yang boleh dijadikan panduan buat anda semua. Oleh itu, boleh saya simpulkan mengapa kami tegaskan seseorang wartawan itu perlu ada ciri-ciri komunikasi berkesan. Hal ini kerana membolehkan pemahaman yang baik, mewujudkan dan mengeratkan perhubungan, penyediaan kepercayaan sejagat dan saling hormat-menghormati, dan akhirnya menyumbang kepada keberkesanan organisasi. Jadi, janganlah memandang kerjaya seorang wartawan ni sebagai kerjaya yang hanya duduk di depan kamera dan menyampaikan berita. Ia memerlukan skills dan tanggungjawab yang sangat tinggi. Barulah boleh digelar sebagai seorang wartawan yang berintegriti, telus dan amanah dalam melaksanakan tugas yang diberi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebarang pertanyaan, jika terdapat kemusykilan ataupun kekeliruan mengenai ciri-ciri komunikasi berkesan, para peserta ataupun mahupun guru bolehlah bertanya dan kami sedia untuk menjawab. Sekian, terima kasih.